Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita, iaitunya tasrif. Sekarang kita akan belajar tasrif muka surat 36. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam wa Hajah Siti Mazmin, Hajah Masrina dan Hajah Nurmadiah. Baiklah tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Baiklah, tuan-tuan semua yang sudah hadir, macam admin cakap, jangan lupa untuk share kuliah ni supaya ramai lagi yang mendapatkan manfaat yang sama daripada apa yang kita bincangkan hari ini. Dan sebelum tu, saya nak tanya kepada tuan-tuan semua, hal sauti wadih amla? Hal sauti wadih amla? Suara saya jelas ke tak? Hajah tuan-tuan semua, suara saya jelas ya? Hal sauti wadih? Suara saya jelas ya? Tak ada masalah ya? Dengan suara gambar saya pun okey ya? Tak ada masalah ya? Kalau wajah saya pun macam ni je. Handsome sangat juga tak. Macam ni je gambar saya. Okey, kalau wajah saya mungkin macam biasa, tapi suara saya okey ya. Jadi tuan-tuan semua, kita insya-Allah hari ini kita akan membahas muka surat 36 buku tasrif ya, buku tasrif muka surat 36. Okey, kalau ada yang tak jelas sila bagi tahu. Macam ustaz, muka ustaz tak jelas sangat, macam Fatah Amin je. Boleh bagi tahu. Okey. Okey, jadi insya-Allah kita teruskan muka surat 36. Muka surat 36. Dia masih menggunakan wazan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan ya, tuan-tuan semua. Masih menggunakan wazan yang sama. Apa dia wazan dia? Af'ala. Masih menggunakan wazan af'ala. Yuf'ilu. Masih gunakan wazan ni juga. Muka surat suara saya serak ya. Batuk tak juga. Cuma mungkin sebabkan baru balik daripada bersafar. Jadi belum okey sangat, tapi insya-Allah kalau nampak tuan-tuan semua semangat, saya pun hilang rasa penat, letih lepas bersafar ni. Okey, kita teruskanlah. InsyaAllah ini tak serak lah rasanya. Okey. Okey, jadi tuan-tuan semua, jadi wazan masih kita gunakan wazan af'ala yuf'ilu. Kalau tuan-tuan yang belajar sebelum ni ada wazan dia, wazan. Jadi kita sebelum ni dah ada bincangkan mengenai yang af'ala yuf'ilu juga, muka surat 35, tapi bina dia adalah bina nakis ya. Bukan bina nakis, bina ajwaf. Contoh dia arada yuridu. Ni kita bincang di hari Khamis rasanya. Arada yuridu. Ni bina nakis. Ni fi'il yang bina dia apa? Bina dia adalah nakis. Ni bina dia nakis. Kita dah bincang yang ni bina nakis.
pada muka surat 35. Arada yuridu. Hari Khamis rasanya kita dah bincang yang ni ya. Jadi insya-Allah hari ni muka surat 36 lagi. Muka surat 36. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua tengok muka surat 36 ni, yang paling atas sekali tu contoh kata kerja dia apa? Awsala yusilu. Yusilu. Awsala yusilu. Apa bina dia? Dalam kitab dah tulis dah. Bina dia yang di atas table tu ada bagi tahu bina dia. Bina dia mu'tal, misal wow ustaz. Misal wow. Okey macam ni ya. Mu'tallun. Dia tulisan dia mu'tallun. Mu'tal, misal wawiyun. Kenapa pula ada istilah waw ustaz sini? Kita cuba tengoklah. Kita cuba timbang dahulu. Kenapa bina dia dinamakan mu'tal misal? Kita cuba timbang dulu. Sebabkan kalau kita dah bertanya mengenai bina, kita kena tengok kepada timbangan dia. Kita timbang dulu. Timbang dengan apa Ustaz? Dengan timbangan dia. Timbangan dia dekat sini. Ni af'al fi'lun. Kita cuba ya. Kita cuba. Kita timbang. Kita timbang. Yang ini timbangan dia. Af'alah. Timbangan dia. Lepas tu benda yang nak kita timbang yang ni ya. Kita pilih yang awsala ya. Sebabkan kena sama fi'il madi dengan fi'il madi, mudhari' dengan fi'il mudhari'. Boleh tuan-tuan nak gunakan yang mana? Saya nak gunakan fi'il madi sajalah. Sebab tadi timbangannya pun yang gunakan fi'il madi. Jadi dia af'ala. Ini timbangan dia. Dekat atas ni timbangan. Ini benda yang ditimbang. Saya nak beli yang ni. Saya nak beli awsala. Maka penimbang dia adalah af'ala. Sekarang kita nak tahu apa ni kata dasar. Sebabkan daripada kata dasar itulah kita tahu bina dia. Daripada kata dasar kita tahu bina dia. Jadi kita cari dulu. Apa kata dasar dia? Kata dasar mestilah yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Atau istilah sorof dia, kata dasar adalah fa'ul fi'il atau yang sejajar dengan fa, ainul fi'il yang sejajar dengan ain, lamul fi'il yang sejajar dengan lam. Yang sejajar dengan fa atau fa'ul fi'il dia apa? Waw. Yang sejajar dengan ainul fi'il dia apa? Sad. Yang sejajar dengan lam atau lamul fi'il dia apa? Lam. Jadi tuan-tuan semua, kita nampak dekat sini ni, kata dasar dia ada waw, sad dan lam. Ada huruf illah. Huruf illah dia dekat mana? Kalau ada huruf illah, maka dinamakan dengan mu'tal. Mu'tal. Kalau ada huruf illah. Sekarang tuan-tuan semua, huruf illah dia dekat yang sejajar dengan fa. Huruf illah dia sejajar dengan fa atau nama dia fa'ul fi'il. Maka dia makan apa? Kalau huruf illah sejajar dengan fa, dinamakan dengan mu'tal misal. Misal. Mu'tal misal. Kalau huruf illah sejajar dengan fa, dinamakan dengan mu'tal misal. Okey. Sekarang kita Ustaz sebelum ni hanya belajar mu'tal misal saja. Kenapa sekarang ada pula wawiyun? Kenapa pula ada waw? Ada mu'tal misal yang waw, maknanya yang waw. Kenapa pula Ustaz? Sebabkan huruf illah dekat sini adalah waw. Sebenarnya kalau tuan-tuan semua nak cakap mu'tal misal pun dah okey. Tapi nak tambahkan dengan wawiyun, okey juga. Tak masalah. Maknanya sini lebih jelas lah. Maknanya lebih jelas dia huruf illah yang ada pada kata dasar tu adalah huruf waw. Macam tu tuan-tuan. Ustaz, adakah yang huruf illah dia? Ya, ada juga. Nanti kita tengok pada muka surat 37. Jadi, kenapa dinamakan dengan mu'tal? Disebabkan ada huruf illah. Kenapa disebut dengan mu'tal mithal? Kenapa dengan mithal? Sebabkan huruf illah dia sejajar dengan fa. Kenapa dengan wawiyun? Kenapa tambahkan dengan istilah wawiyun? Sebabkan huruf illah dia adalah waw.
Sampai sini tuan-tuan semua, hal hadha wadih am la? Jelas ke tak jelas? Kalau tak jelas sila tanyakan. Okey, sila. Jadi kita kena tahu kenapa dinamakan dengan mu'tal mithal. Kalau dalam kitab ni, di atas table ni, mithalun wawiyun. Tulisan dia lah. Kenapa dengan dinamakan dengan macam tu? Inilah sebab dia. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita nak cari timbangan, kalau kita nak cari bina, kita kena pandai timbang menimbang. Macam tu ya. Mu'tal mithal itu bila dua huruf illah berada di awal kan, dia hanya satu saja, hajah nurmah. Kalau mithal hanya satu huruf illah. Okey. Alhamdulillah, jelas ya? Wadih. Okey, selanjutnya kita sekarang fokus pada mu'tal mithal wawiyun. Jadi kalau yang hajah nurmah tanya, yang dua huruf illah itu dinamakan dengan, kalau ada dua huruf illah maknanya itu tu mu'tal lafif. Tu alif dan waw. Okey. Maksud hajah nurmah, Ustaz sini ada hamzah ni. Ini ada hamzah. Ni bukan alif ya, ini hamzah. Ustaz sini ada hamzah Ustaz. Adakah hamzah ni dinamakan dengan huruf illah? Mungkin itu soalan daripada hajah nurmah. Yang Ustaz tengok tadi tu waw ni saja. Ustaz hanya berpedoman kepada waw ni saja. Adakah hamzah dekat depan ni Ustaz? Ini ni juga huruf illah sehingga nama dia menjadi mithal. Jadi kalau misalnya Ustaz ada hamzah dengan waw ataupun ada dua huruf illah, bukan tuan-tuan semua ya. Yang pertama, hamzah ni bukan huruf illah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama huruf illah tu kan alif, waw dan ya, bukan hamzah ya. Yang kedua, huruf illah yang dikatakan dengan huruf illah adalah apabila ada alif. Dekat sini lah ya. Saya letak dekat bawah lah sekejap. Apabila ada alif, waw dan ya, apabila ada alif, waw dan ya, yang dia tu sejajar dengan fa, ain dan lam. Apa tadi? Apabila ada alif, waw dan ya, ini dikatakan huruf illah apabila dia sejajar dengan fa, ain dan lam. Maknanya Ustaz, kalau kita jumpa alif Ustaz, tapi dia tak sejajar dengan fa, ain dan lam, adakah dia huruf illah? Bukan huruf illah. Jadi huruf illah tu adalah alif, waw dan ya yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Sekarang kita tengok hamzah ni sejajar dengan fa, ain dan lam tak? Tak sejajar dengan fa, ain dan lam. Jadi yang dikatakan dengan huruf illah apa dia? Adalah huruf alif, waw ataupun ya, tapi dan dia sejajar dengan fa, ain dan lam. Itu baru huruf illah. Kalau tak sejajar dengan fa, ain dan lam, maknanya dia bukan huruf illah. Jadi apa nama dia tu Ustaz? Yang hamzah dekat sini ni, dia adalah huruf tambahan tuan-tuan dan puan-puan ya. Huruf tambahan tuan-tuan. Jadi itu namanya huruf tambahan. Okey. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Semua faham ya? Kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan. Jadi kita dah faham tajuk dia, tajuk muka surat 36 ni apa dia? Iaitunya yang kita pelajari adalah tasrif istilahi, perubahan setiap sirah atau bentuk daripada madi, mudhari hingga kepada zaman dan makan, isim zaman dan makan, iaitunya dengan bina misal waw. Bina dan misal waw. Kita cuba tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau lagu dia sama sajalah. Kalau tuan-tuan semua nak menghafalkan yang dalam table, muka surat 36 ni, ada awsala, yusilu, isolan. Kalau nak hafalkan dia, boleh juga. Awsala, yusil, dengan lagu ya. Awsala, yusilu, isolan wa musolan, fahuwa musilun, wadaka musolun. Ausillatu sil musolun musolun, ausillatu sil musolun musolun. Macam tu tuan-tuan semua. Walaupun suara saya tak sesedap Sufyan Suhaimi, setidaknya boleh
Setidaknya tak buruk-buruk sangat lah. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan semua ya. Kalau nak hafal dengan lagu boleh dengan irama yang tadilah. Okey, kita teruskan. Itu cara menghafal dengan lagu. Ataupun dengan cara kita memahami setiap sirah yang ada. Ni Hajah Maslina ni saja ni nak buat hati saya senang ni nampaknya. Okey. Okey, syukran Hajah Maslina, Hajah Kamaria. Okey. Kita teruskan. Kita nak cuba ubah setiap yang ada ni kepada sigat-sigat tertentu. Contoh dia tuan-tuan semua. Contoh dia. Sekarang saya ambil perkataan ausola. Ausola ni makna dia apa? Makna dia adalah menyampaikan. Ausola ni. Nanti saya akan tanya kepada tuan-tuan semua, apa sirah kepada ausola? Sirah dia adalah fi'il madi. Fi'ilun madi. Jadi yang sebelah sini ni, saya akan tanya kepada tuan-tuan semua, apa sirah dia? Sirah dia adalah fi'il madi. Lepas tu ausola ni tuan-tuan semua, apa wazan dia? Wazan dia pun juga saya akan tanyakan. Apa wazan dia? Rujuk muka surat 32. Apa wazan dia? Wazan dia muka surat 32 ada. Tengok yang fi'il madi. Apa wazan dia? Af'ala. Ni contohlah. Af'ala. Okay. Jadi akan saya tanyakan dengan jelas-jelas dia dengan sirah, apa sirah dia dan apa wazan dia. Okey, jadi ausola maknanya tadi apa? Telah menyampaikan. Dia telah menyampaikan. Sekarang tuan-tuan semua, saya tanyakan kepada tuan-tuan semua, ini ausola ni maknanya telah menyampaikan. Sekarang kita ubah jadi yang disampaikan. Yang disampaikan. Apa tu bahasa Arabnya? Tuan-tuan semua. Yang disampaikan. Kalau ausola tadi makna dia apa? Telah menyampaikan. Sekarang kita ubah jadi yang disampaikan. Yang disampaikan. Sila tuan-tuan semua. Sila ubah. Ubah perkataan ausola. Ausola ni maknanya adalah telah menyampaikan. Sekarang ubah kepada yang disampaikan. Yang disampaikan. Sila. Yang disampaikan. Sila ubah. Ubah dulu kepada yang disampaikan. Ada yang boleh? Okey. Sila. Hajah. Tuan-tuan semua sila jawab dekat komen. Salah pun tak apa. Jangan malu. Jangan malu salah dalam belajar bahasa Arab. Dalam belajar bahasa Arab tak apa-apa salah pun. Okey. Musolun. Hajah Maslina, Hajah Siti Mazmin, musolun. Mumtazah. Ada lagi nak jawab? Yusila. Hajah Kamaria tu gunakan fi'il mudhari'. Dia bukan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' maknanya sedang. Musolun. Hajah Nurmah betul. Musolun Hajah Misalmah. Okey. Jadi kita gunakan apa? Yang disampaikan. Disampaikan atau benda yang disampaikan. Maknanya dia, kita gunakan apa? Sigat apa? Hajah dan haji tuan-tuan semua kita gunakan sigat apa? Isim maf'ul. Kita gunakan sigat ismul maf'ul. Kita gunakan sigat isim maf'ul. Sebab menyatakan yang dikenakan. Isim maf'ul. Jadi apa tu? Sigat isim maf'ul dia adalah musolun. Musolun. Okey. Lepas tu apa wazan dia ni tuan-tuan semua? Ada yang boleh jawab? Wazan kepada musolun. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Wazan
kepada musolun. Wazan dia ni. Apa ni wazan dia tuan-tuan semua? Wazan dia. Sila. Sila tulis dekat komen. Apa wazan dia? Sila dia isim fa'il. Isim maf'ul, isim maf'ul. Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Sila. Ada yang boleh jawab wazan dia? Okey, Hajar Maslina. Ada lagi yang nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Apa wazan kepada musolun atau isim maf'ul dia? Apa wazan dia? Kalau yang fi'il madi tadi wazan dia adalah af'ala. Kalau isim maf'ul atau musolun, apa wazan dia? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Wazan dia, okey. Hajar Misalmah tersilap ni. Bukan maf'ulun. Kalau maf'ulun tu wazan isim maf'ul untuk kata kerja yang 3 huruf. Kalau ni 4 huruf ya af'ala, awsalat 4 huruf. Berbeza dia wazan isim maf'ul dia. Boleh rujuk muka surat 32. Okey, ramai jawab betul lah. Itunya apa? Muf'alun. Wazan dia adalah muf'alun. Okey. Mumtazun. Selanjutnya kita cuba yang lain lagi. Musolun. Kita cuba. Sampaikanlah. Apa bahasa Arab dia? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Sampaikanlah. Sampaikanlah. Kalau tadi ni telah menyampaikan. Kalau dekat sini ni yang disampaikan. Sekarang kita ubah jadi sampaikanlah. Sila tuan-tuan semua. Sampaikanlah. Apa bahasa Arabnya? Sampaikanlah. Sampaikanlah. Sila tuan-tuan semua bahasa Arab kepada sampaikanlah. Sila tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya? Sampaikanlah. Ada okey, Hajar Maslina, okey. Sampaikanlah, Haji Abdul Halim, okey. Okey. Betul. Sampaikanlah. Wazan dia ausil. Betul. Jadi wazan dia adalah ausil. Ausil. Jadi kata kerja dia bukan wazan, Wazan dia adalah ausil. 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 Jadi sampaikanlah, itunya ausil. Ausil. Ini ni apa sirah dia? Tadi dah ramai jawab. Sirah dia adalah fi'il amar. Okey. Fi'il amar. Sirah dia adalah fi'il amar. Wazan dia apa? Wazan dia. Sila Hajah dan Haji semua. Tuan-tuan semua. Apa wazan dia ni? Ausil. Apa wazannya? Ada yang boleh jawab? Wazan dia lagi. Wazan dia. Apa wazan dia? Tuan-tuan semua. Wazan dia. Sila jawab. Ada yang boleh? Wazan dia. Apa tu wazan dia? Ada yang boleh jawab? Kalau yang fi'il madi tadi wazannya af'ala, isim maf'ul, muf'alun. Kalau fi'il amar, apa wazan dia? Tuan-tuan semua. Rujuk muka surat 32. Okey, Hajar Maslina, Haji Abdul Halim, Hajar Siti Mazmin. Okey, Hajar Misalmah, betul. Jadi wazan dia adalah af'il. Af'il. Okey. Cukuplah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah fahamkan mengenai sirat dan wazan dia dah tahu, itu tu insya-Allah akan mempermudah tuan-tuan semua dalam mempelajari tasrif. Sebab kan kita dalam tasrif ni kena fahamlah mengenai sirah, wazan dan juga kita kena faham mengenai bina. 3 poin. Apa dia? Sirah, wazan dan bina. Itu 3 poin yang kita kena fahamkan dalam ilmu tasrif ya, tuan-tuan semua ya. Kalau dalam ilmu nahwu tu berbeza. Dalam ilmu nahwu tu
kedudukan perkataan yang kena tahu, mauqi'. Ataupun i'rab juga kena tahu. Alamat i'rab pun juga kena tahu. Okey. Okey. Rasanya dah cukup lah kalau untuk yang pembahasan mengenai sirah. Cukup 3 ni saja. Kita cuba kepada latihan. Setakat yang ni, hal hadha wadih am la? Tuan-tuan semua, jelas ke tak jelas yang sekarang yang kita bincang ni? Jelas ke tak jelas? Kalau tak jelas, sila tanyakan. Idza lam tafhamu fas'alu. Kalau tak faham, tanyakan. Idza lam tafhamu fas'alu. Jelas ya? Okey. Wadih. Jelas. Okey. Al-an nakhtu, sekarang kita teruskan. Nakhtu ila al-as'ilah al-mawjudah fi hadzal kitab. Sekarang kita masuk kepada latihan soalan-soalan yang ada pada kitab ni, muka surat 36. Latihan-latihan lah. Kita cuba teruskan kepada latihan. Okey. Yang pertama, panjang juga ni. Ayat yang pertama ni. Takut saya tuan-tuan semua merasa susah pula ni ayat pertama ni, tapi tak apa. Kita cuba sajalah ya. Kita cuba je. Yang pertama, saya buat dalam dua kotak lah. Yang pertama, ini ayat dia, min. Min tu maknanya, kalau min selalu boleh juga maknanya dari. Boleh juga maknanya di antara. Min syurutil wudu'i. Di antara syarat-syarat wudu'. Apa di antara syarat wudu' ada yang ini. Kita nak cari yang ni. Ini ni. Okey. Bla 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 bla. Air ila kepada a'dha'il wudu'. Bahagian-bahagian wudu'. Anggota wudu'. Okey. Okey. Kita nak fokus dengan yang ni ya, tuan-tuan semua ya. Kita fokus dengan yang ni. Kita nak cari tahu. Yang pertama, kita cari tahu tu apa fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia kita tahu. Kenapa Ustaz? Sebabkan kita nak tahu makna lah. Kalau kita tahu fi'il madhi, senang kita nak cari makna dia. Kita cari fi'il madhi dia dulu. Lepas tu kita cari sirah dia. Kita juga kena tahu sirah dia. Lepas tu kita kena cari tahu wazan dia. Lepas tu kita cari tahu bina dia. Kalau bina ni tak payahlah Ustaz. Bina ni kita dah bincangkan dah. Okey, bina memang tak payah. Bina kita dah bincangkan tadi. Bina dia apa? Dekat atas tu bina misal ya. Mu'tal misal. Okey. Kita tercuba. Daripada boleh dia. Boleh daripada syarat-syarat wuduk, boleh hajat normah. Di antara atau daripada syarat-syarat wuduk adalah apa? Bla 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 bla, air kepada anggota ataupun bahagian-bahagian wuduk. A'dha' tu jamak kepada udwun. Udwun maknanya anggota atau bahagian wuduk. Okey, al-ma' air. Okey, tuan-tuan semua ya. Yang pertama yang ni, kita nak cari tahu apa ni fi'il madhi dia tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madhi dia punya? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat sana. Apa tu fi'il madhi dia ni? Kita kena tahu dulu fi'il madhi dia sebab kita nak cari makna dia. Okey, ramai je awsala. Okey, Haji Abdul Halim, Haji Maslina, Mumtaz. Okey, ada lagi nak jawab? Okey. Jadi fi'il madhi dia apa? Fi'il madhi dia adalah awsala. Betul, awsala. Kita tengok dalam kitab apa makna awsala ni. Makna tadi menyampaikan. Menyampaikan. Maknanya ni daripada syarat-syarat wuduk atau di antara syarat-syarat wuduk adalah menyampaikan air kepada anggota-anggota wuduk. Macam tu. Boleh. Lepas tu, sirah dia. Apa ni sirah dia tuan-tuan semua? Sirah dia. Sekarang sirah dia lagi.
Sigat dia. Sigat dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila. Tuan-tuan semua sila sila apa sirah dia? Sekarang selepas kita tahu makna, kita kena cari sirah dia. Sila tuan-tuan semua, sirah dia. Ni senang ni. Okey, Hajar Maslina. Betul Haji Abdul Halim, betul? Sekarang sirah dia. Sila tuan-tuan semua, apa tu sirah dia? Sirah dia. Masdar. Okey, ramai jawab isim. Ramai jawab betul. Jadi sirah dia ni adalah isim masdar. Isim masdar. Okey. Sebab kan dah nampak dah. Daripada bentuk tulisan dia pun dah nampak dah isim masdar. Tak mungkin fi'il madi ataupun fi'il amar. Isim fa'il tak mungkin. Isim fa'il pun gunakan mim dekat depan dia. Okey. Okey. Jadi sirah dia adalah isim masdar. Wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia lagi tuan-tuan semua. Wazan dia apa pula ni? Tuan-tuan semua boleh, kalau kita nak cerita tentang wazan, boleh rujuk muka surat 32. Cari wazan untuk isim masdar. Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Haji Abdul Halim dengan Hajah Maslina ni berlomba ni, bertanding ni. Siapa dulu? Masya Allah, bersemangat Haji Abdul Halim dengan Hajah Maslina. Okey. Jadi wazan dia apa? Wazan dia adalah okey, ramai jawab ya. Betul. Wazan dia if'alan ustaz. Oh, betul. Okey, if'alan. Maknanya sini ni macam mana baris dia? Baris dia sini ni maknanya i. Oh, yang huruf kedua sukun. Oh, maknanya sini ya ni pun sukun, jadi dia i. Lepas tu huruf ketiga dia baris atas Ustaz. Ini baris atas, maknanya Ustaz ni pun juga baris atas, maknanya i, so. Yang lam ni Ustaz baris fathatain. Sini tak fathatain. Kenapa? Sebab kan nampak ciri-ciri dia. Kalau dia fathatain, makna fathatain ni dua fathah ya tanwin ya. Ada alif selepas dia. Sini tak ada alif. Sebab itulah dia tak ada bertanwin. Baris atas saja, tak bertanwin. Jadi tuan-tuan semua, kenapa yang masdar tu ada alif selalunya? Sebabkan ujung masdar ni dia berbaris fathatain atau baris atas yang tanwin ya. Jadi sebabkan baris atas, kalau baris atas tanwin tu memang ditambahkan dengan alif. Kalau yang sini tak ada. Kenapa? Disebabkan dia tak tanwin, ujung dia pun tak baris atas tanwin. Jadi dia sebab tu tak ada pakai alif. Kita bagi sajalah isola, kita bagi saja baris atas. Boleh jadi dia baris depan, boleh jadi dia baris bawah. Nanti kita tengok pada ilmu nahwu dia. Jadi baris ujung ni kita bincang dia dalam nahwu nanti ya, bukan sekarang ya. Sekarang ni tasrif. Tasrif dah okey. Setakat untuk tasrif ni. Untuk tasrif ni hal hadha wadih amla, tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Idza lam tafhamu fas'alu. Kalau belum jelas sila tanyakan. Boleh faham ya tuan-tuan semua ya? Jelas ke tak jelas? Hal hadha wadih amla. Okey. Jelas ya? Jadi tasrif dia dah okey. Kita cubalah nahwu dia. Nahwu dia lagi. Nahwu ni cukup panjang ni sebabkan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perkataan yang kita kena tahu kedudukan dia di dalam ayat. Oh, Masya Allah. Sampai ke tak Ustaz Azhar Zuhur Ustaz? Sampai je. Okey je ni. InsyaAllah dalam 5 minit boleh kita selesaikan ni. InsyaAllah. Kita cuba sama-sama. Saya minta bantuan tuan-tuan ni. Min. Min ni apa ni tuan-tuan semua? Min ni. Min ni senang saja ni. Min ni. Min adalah haraf jar Ustaz. Betul. Haraf jar. Syurut ni selepas huruf jar. Selepas haraf jar apa nama dia? Isim majrur. Selepas haraf jar dinamakan dengan isim majrur. Okey. Jadi kalau terjumpa huruf jar, maka selepas dia isim majrur.
Okey. Selanjutnya tuan-tuan semua. Al-wuduk lagi. Al-wuduk ni jadi apa? Ada yang boleh tahu, yang boleh beritahu kedudukan dia sebagai apa? Al-wuduk. Apa ni kedudukan dia tuan-tuan dan semua? Tuan-tuan semua. Siapa yang boleh? Al-wuduk, apa tu kedudukan dia tuan-tuan semua? Kalau min huruf jar, syurut, isim majrur. Kalau al-wuduk ni apa ni tuan-tuan semua? Al-wuduk ni. Ni apa ni kedudukan dia? Sila. Ramai yang jawab. Masya Allah, betul. Al-wuduk dia adalah mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih. Sebabkan syarat-syarat wuduk, syarat-syarat untuk wuduk. Jadi ini ni mudhafun ilaih. Selalunya dalam tulisan Arab, selalunya lah tuan-tuan semua. Perkataan pertama tak beralif lam. Perkataan kedua, kadang-kadang dia beralif lam, kadang-kadang dia beralif lam, kadang-kadang tak beralif lam. Tapi selalunya tertulis perkataan kedua ni tak beralif lam. Jadi kalau terjumpa dua perkataan macam ni, yang pertama tak ada alif lam, yang kedua guna alif lam. Selalunya tu mudhaf dengan mudhaf ilaih lah. Dan juga perkataan pertama ni kita nampak dia tak ada bertanwin. Tak ada bertanwin. Maknanya ini mudhaf lah ni. Mudhaf, ini mudhafun ilaih dia. Jadi al-wudu'i mudhafun ilaih. Ini ada dalam perbincangan nahwu. Okey, mudhafun ilaih. Syarat-syarat kepada wuduk. Dalam modul bahasa komunikasi pun kita semua ada juga berbincang ya tuan-tuan semua ya, mengenai mudhaf dengan mudhafun ilaih. Okey tuan-tuan semua. Sebelum kita teruskan kepada yang sini ni, saya nak tanyakan ni kepada tuan-tuan semua. Sebabkan ini berupa ayat, saya tanyakan dahulu. Sebelum kita nak tahu kedudukan-kedudukan ni, saya nak tanyakan. Secara am dia, ayat ni, adakah dia jumlah ismiyah atau adakah dia jumlah fi'liyah? Itu saya nak tanyakan kepada tuan-tuan semua. Adakah dia jumlah ismiyah? Adakah dia jumlah fi'liyah? Sila tuan-tuan semua, sila komen. Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Tuan-tuan semua dah belajar ya, jumlah ismiyah. Dalam modul pun kita bincangkan dah. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Sekarang ayat ni, adakah dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah? Sila tuan-tuan. Yang boleh jawab sila jawab dekat ruang komen. Tersalah pun tak apa-apa. Jumlah Haji Zainab, okey. Haji Abdul Halim, okey. Betul, jumlah ismiyah. Ramai yang jawab dia jumlah ismiyah. Maknanya ini adalah jumlah ismiyah. Ustaz, senang je Ustaz. Sebab kan sini pun tak ada kata kerja. Boleh. Okey, tak ada kata kerja kan maknanya confirm dia jumlah ismiyah lah tu. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau tuan-tuan dah sebutkan dia sebagai jumlah ismiyah, maknanya tuan-tuan kena cari mubtada' dengan khabar dalam ayat ni. Cari mubtada' dan khabar tuan-tuan semua ya. Cari mubtada' dengan khabar. Jadi tuan-tuan kena cari ni mubtada' khabar ni. Sebabkan tuan-tuan cakap tadi dia jumlah ismiyah. Jadi selanjutnya kita cari mubtada' dan khabarnya. Mana sebagai mubtada'? Adakah min ni boleh sebagai mubtada'? Tak boleh. Huruf jar tak boleh jadi mubtada'. Adakah syurut ni jadi mubtada'? Tak boleh juga tuan-tuan sebabkan dia isim majrur. Adakah al-wuduk sebagai mubtada'? Tak boleh juga tuan-tuan. Kenapa? Sebabkan dia mudhafun ilaih. Jadi yang mana mubtada' dia? Mubtada' dia adalah isal. Mubtada' dia apa? Isal. Ini ni mubtada' dia. Okey, mubtada'. Ini mubtada'. Tuan-tuan semua, kita dah ada bincang dalam nahwu. Setiap mubtada' wajib rafa'. Maknanya sini ni marfu' ni. Tak boleh baris atas. Jadi tukar baris depan tuan-tuan ya. Ustaz, kenapa Ustaz tak bagi baris depan tanwin ni? Kenapa Ustaz tak bagi tanwin? Kenapa tak bubuh tanwin? Isolun. Kenapa Ustaz bagi isolu? Sebabkan apa? Selepas dia ada mudhafun ilaihi. Al-mak ni dia mudhafun ilaih. Macam tu tuan-tuan semua. Al-mak tu adalah mudhafun ilaih. Jadi al-mak ni adalah mudhafun ilaih. Sebab itulah tuan-tuan semua,
Saya tak bagi tanwin pada isol ni. Isolu saja saya tulis. Saya tak gunakan isolun. Isolu saja. Kenapa? Sebab kan dia mubtada dan selepas dia ada mudhafun ilaihi. Samalah bentuk susunan ayat ni tuan-tuan semua ya. Syurutil wudu'i, isolul ma'i. Perkataan kedua guna alif lam, perkataan pertama tak guna alif lam. Perkataan kedua guna alif lam, perkataan pertama tak guna alif lam. Nampaklah ciri-ciri mudhaf ilaih majoriti dalam tulisan-tulisan Arab macam ni lah, majoriti, walaupun tak semua tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Okey, hal hadha wadih amlah. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Kalau tak jelas, tanyakan. Hal hadha wadih amlah, idza lam tafhamu fas'alu. Kalau tak jelas, sila tanyakan. Okey. Okey. Okey, tak ada lagi soalan ya? Jelas ya? Okey, selanjutnya tuan-tuan semua. Ni tulisan dia ni saya pun tak boleh nak besarkan ni. Kalau besarkan yang atas tu terpotong. Sebab macam ni lah ya. Okey, seterusnya isalul ma'i. Dekat bawah lah ni. Okey dia. Alma. Sama je ya. Ya tuan-tuan semua ya. Sama saja. Selepas alma apa lagi? Ila. Ila ni apa nama dia tuan-tuan semua? Ila adalah huruf jar. Haraf jar. Lepas tu, selepas ila. A'dha'i. Selepas huruf jar apa nama dia? Isim. Selepas huruf jar a'dha' isim majrur tuan-tuan ya. Isim majrur macam tu. Jadi selepas ila tu kan huruf jar. Selepas dia a'dha' maknanya a'dha' isim majrur. Sekarang tuan-tuan semua, nampak dekat sini ya. Dekat sini a'dha' ni kenapa dia tak ada guna alif lam? Dia tak ada guna alif lam a'dha' ni. Tapi dia pun tak bertanwin. Dia tak guna alif lam dan dia tak bertanwin. Maknanya apa? Selepas a'dha' ni apa dia? Al-wudu'. Al-wudu' ni adalah mudhafun ilaih. Jadi al-wudu' ni mudhaf ilaih. Kenapa Ustaz? Nampaklah kita a'dha' ni tak guna alif lam dan dia tak bertanwin. Maknanya al-wudu' ni apa? Dia adalah mudhafun ilaihi. Jadi al-wudu' tadi tu adalah mudhafun ilaih. Macam tu tuan-tuan semua ya. Jadi al-wudu' mudhafun ilaihi. Okey, jadi di antara syarat-syarat wudu' adalah menyampaikan atau mengalirkan air kepada anggota atau anggota-anggota wuduk kepada anggota-anggota bahagian-bahagian wuduk. Maknanya di antara ataupun daripada syarat-syarat wuduk adalah menyampaikan air atau mengalirkan air kepada anggota-anggota wuduk atau bahagian-bahagian wuduk. Macam tu tuan-tuan semua ya. Ustaz, kita tadi dah jumpa mubtada. Kita dah jumpa. Mana khabar dia Ustaz? Maknanya isal ni mubtada. Mana khabar dia? Khabar dia yang min syurutil wudu'. Ini khabar dia tuan-tuan semua ya. Ini khabar dia. Min syurutil wudu' ini adalah khabar tuan-tuan semua. Min huruf jar, isim majrur. Jadi huruf jar dengan isim majrur adalah khabar tuan-tuan semua ya. Jadi mubtada dia dekat belakang ni, khabar dia dekat depan. Atau istilah nahwu dia, mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan belajar dengan Ustaz Angga, nama dia. Ini mubtada yang dekat belakang muakhar, ini khabar yang dekat depan, nama dia muqaddam. Yang diletakkan muqaddam dekat depan. Sebenarnya kan khabar dekat belakang. Tapi ini dipusing balik. Khabar dekat depan, mubtada dekat belakang. Sebab tu nama dia mubtada muakhar yang diakhirkan. Ini khabar dia apa? Khabar yang muqaddam, yang dikedepankan tuan-tuan semua ya. Hal hadha wadih amla tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas?
Idza lam yakun wadihan fas'alu. Kalau tak jelas, tanyakan. Okey ya? Ada soalan ya? Okey. Jadi itulah perbincangan kita hari ini tuan-tuan semua. Terima kasih banyak. Hari ini tuan-tuan semua nampak bersemangat dalam belajar dan semoga saja istiqamah untuk selalu belajar bahasa Arab. Itu sajalah perbincangan kita hari ini tuan-tuan semua. Jazakumullah khairan. Jangan lupa dalam 10 minit lagi kita akan berjumpa semula iaitu dalam kelas bahasa Arab komunikasi. Jadi itu sajalah setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan semua, jazakumullah khairan, wallahu a'lam, minta maaf terkurang apa terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.